Takut ada ...2019. Subhanallah, bukan 2020. Subhanallah, belum PKP lagi tu. Belum PKP, macam dah datang dah masa dah PKP dah. Sebab saya teringat saya datang pakai mask. Last sekali saya datang dah pakai mask dah. Sebab kita terpaksa bertanya ni, Kak Seri pun tak ingat. Jadi Kak Seri minta ulang semula. Saya rasa macam tak, kalau macam baru 2-3 bab tu tak apalah ulang semula kan. Kesian orang yang dah follow awal ni. Cuba intai-intai lagi. Tapi kalau tak ada, kita start daripada 18 je lah. Okay, kita ambil masa sikit lagi. Sambil-sambil kita baca doa ni, tolong intai-intai muka surat berapa. Yang akibat lama sangat dah kita tinggalkan jenis ilmu. Okey, sambil-sambil tu mari sama-sama kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri. Oh, 5 apa kan? 6 satu lagi. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi. Apa dia? Tak dengar kat sini? Tak dengar sebab mulut bertutup. Bulan 3 2020. Maknanya bulan 3 2020 tu betul lah kita dah pakai mask dah datang ke surau. Bulan 3 2020 sebelum 18 Mac tu pastinya. Okey, muka surat berapa? Okay, kita terus je bab 18. Okey kan? Bab 18 daripada ulang bab 1 baik kita pergi bab 18 mula. Baik, Alhamdulillah, rindunya nak dengar salam saya dijawab. Selalu setahun setengah berkuliah bagi salam, nampak orang tulis Waalaikumsalam tapi tak dengar suara. Sebab dinding rumah sahaja. Kalau dinding rumah dengan orang jawab salam, melompat juga kita kan. Sebab inilah dia kerinduan kita ke rumah-rumah Allah. Dan saya on the way ke sini, kita dapat tengoklah satu angka yang biasanya berbelas-belas, paling rendah pun 10. Hari ni kita tengok angka 9,000 lebih. Lebih berapa tak ingat tu. Jadi Masya Allah, Tabarakallah, terus-teruslah berdoa. Sebagai orang beriman, senjatanya adalah doa. Ya, kita tak tahu besok lusa macam mana. Hari tu pernah sekali 10,000, kita harap satu jadi 9,000 ke bawah lah. Tiba-tiba naik balik 12,000 kan.
Itulah kita tak tahu. Jadi kita minta terus-terusan bersangka baik kepada Allah tu bukannya susah, tapi sebenarnya dia mengundang sesuatu yang indah. InsyaAllah Allah tidak pernah menzalimi kita, tapi kita yang zalim pada diri kita sendiri. Adalah sesuatu yang Allah nak tunjukkan, yang besar hikmahnya. Syaratnya sentiasa kita menunggu dengan sabar. Jadi kita rindu kan duduk dalam masjid yang sama, tapi kita tak boleh rapat-rapat pun. Kan kita rindu nak duduk rapat-rapatkan saf, rindu. Kita rindu nak duduk dalam majlis ilmu sambil kita intai-intai kitab kawan sebelah, cuit-cuit kawan yang mengantuk. Ni kalau ngantuk pakai sembah bumi tu boleh lah kan. Tak ada siapa nak cuit dah, sebab jauh 1 meter. Jadi semoga insya-Allah sahabat-sahabat muslimat kekanda bonda yang saya sayang kerana Allah, kita dapat insya-Allah mengembalikan kepada suasana yang kita rindui dulu. Semua kita rindu suasana tu. Namun kita akur apa sahaja yang telah ditentukan, sebab percaya mereka bukan buat keputusan atas nafsu semata. Semuanya telah diuji kaji, semuanya telah dibahaskan terdahulu. Memang macam-macam lah yang kita dengar, tetapi minta kita istiqamah di atas jalan ihdinas siratal mustaqim tadi. Allah tunjukkan kita jalan yang benar insya-Allah, selagi mana Tuhan kita hanyalah Allah semata-mata. Sampai bila-bila pun, Covid ada ke, Covid tak ada ke, sampai mati Tuhan kita adalah Allah. Muslimin, muslimat dirahmati Allah. Kita nak masuk kepada kitab 50 tanda-tanda orang munafik. Di sini kita mulakan semula dengan bab yang ke-18. Jadi sahabat-sahabat yang mungkin tak datang, tanya nanti kita sambung bab apa tadi. Ustazah datang surau tadi, jawapan dia bab yang ke-18. Jadi kita tak payah pening-pening kepala, sebab ramai sangat yang tak tanda, yang bukan tak tanda, tak ingat lah. Dah terlalu lama sangat kita tinggalkan masjid surau pengajian di sini. Dia Alhamdulillah, terima kasih Kak Sri hubungi saya, cantik pula waktunya, saya free waktu ni. Kalau tidak memang tak dapat jugalah. Sebab kat sini hanya dapat sebulan sekali kan muslimat. Jadi kalau terlepas bulan ni, bulan depan belum tentu lagi macam tu. Jadi Alhamdulillah Allah izinkan. Okey, kita baca bab yang ke-18. Mengungkit kembali pemberian kepada seseorang dan menyakiti hatinya. Ni mengungkit kembali pemberian kepada seseorang dan menyakiti hatinya. Kenapa kita baca kita dah rasa macam tak syok? Sebab apa tak syok? Sebab ini bukan sifat orang beriman, ini sifat orang munafik. Jadi siapa yang belum pernah datang sebelum ni ataupun tertanya-tanya kenapa Ustazah ni mengajar mengungkit kembali pemberian kepada seseorang dan menyakiti hatinya, nak ajak orang bersifat ungkit-ungkitan ke? Nak ajak orang menyakiti hati saudaranya ke? Tidak. Sebab kita belajar ni 50 tanda-tanda orang munafik. Nak hindar diri kita daripada berciri munafik. Nak minta tolong dengan Allah, jauhkan daripada kami orang-orang yang bersifat munafik. Sebab ada di kalangan kita, dekat dengan kita bahkan, nampak macam bagus sungguh, tapi rupa-rupanya di sebaliknya ada kan sifat kemunafikan. Maka susah kita nak hidup. Ada orang dengki kat kita, dengki sifat munafik kita belajar dalam buku ni. Contoh muslimat dirahmati Allah, tiba-tiba dia dengki kat kita, susahlah kita nak hidup. Nak naik jatuh balik, nak naik jatuh balik. Rezeki mutlak di tangan Allah, tetapi selagi dia tak puas hati tu, ada je cara dia nak jatuhkan. Susah. Sebab tu kita nak minta dengan Allah sungguh-sungguh hijab, hindarkan kita daripada orang-orang yang berciri munafik. Jadi ciri yang ke-18, mengungkit kembali pemberian kepada seseorang dan menyakiti hatinya. Kita baca satu persatu sebab di sana ada banyak ayat Quran, ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meyakinkan kita atas ilmu yang kita pelajari hari ini. Baik. Mengungkit kembali pemberian kepada orang lain dengan harapan supaya dikenang jasa. Kenapa ungkit? Sebab kita nak orang kenang jasa. Jadi kalau ada niat yang macam tu, cepat-cepat kita padam. Kita beri dah pada orang, tetapi kita rasa macam kenapa ya dia tak sebut pun, dia tak tulis pun kat Facebook dia, kita hadiahkan dia buku hari ni. Contoh kan, dia tak cerita pun dekat grup WhatsApp taman yang kita hantar kuih kat rumah dia petang tadi. Contoh. Paling sedih kalau orang tak ucap terima kasih kat kita. Sebab terima kasih tu satu penghargaan. Jadi
ucap terima kasih pun tidak ustazah, apatah lagi nak balas balik. Itu kan biasa sahabat-sahabat muslimat. Jadi semoga bukan kita mengungkit kembali pemberian kepada orang lain dengan harapan supaya dikenang jasa dan sumbangannya. Jasa dan sumbangan apa saja yang dia buat, serta ingin menyakiti hati orang lain. Sebab tu Allah sebut perangai macam ni dalam Quran. Kenapa kita nak ungkit balik? Kalau kita ungkit bukan niat untuk menyakiti, ungkit bukan niat untuk menyakiti, macam mana pula ustazah? Maknanya boleh ke ungkit contoh seorang anak yang malas belajar? Kamu ni nanti kalau dah pandai kerja, ibu tak tahulah macam mana. Dah boleh beli beras dekat dalam rumah ni, ibu tak tahu. Sekarang ni beras dalam rumah ni abah yang beli. Tapi tak berhenti nak cakap terima kasih dekat abah. Kalau abah tak ada, siapa nak kerja dalam rumah ni? Siapa nak bagi makan? Nampak tak abah pagi-pagi dah keluar bekerja, berpeluh-peluh balik, keletihan. Untuk apa semua tu? Untuk menyara kita sekeluarga kan? Cubalah tolong abah balik tu, picit-picit sikit kaki abah tu. Kenapa muslimat? Seorang nasihat anak-anak kan, supaya kenang jasa ayah, kenang jasa ibu, supaya tak jadi manusia yang lupa diri. Bukan makna ketika dia sebut tu dia nak menyakitkan. Memanglah sakit sementara kat dunia ni. Semua benda kalau kita nak dapat kat dunia ni perlu sakit dulu. Mana ada orang tiba-tiba sahabat-sahabat dirahmati Allah kan, manakan dapat sagu kalau tak dipecahkan ruyungnya. Betul ke ibu-ibu? Kan? Kalau salah betulkanlah budak-budak tapi nak guna bahasa orang tua kan. Jadi sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah, ini yang disebutkan dalam kitab. Jadi kita tahu niat kita, kita sebut tu tujuannya untuk apa? Sebagai pelajaran, guru-guru contoh kan. Cikgu nampak sendiri macam mana cikgu matematik bersusah payah. Bukannya dia ambil iuran kamu tu, hari Sabtu datang ajar kamu buat tuition. Cubalah kenang sikit. Cikgu tu ada benda yang dia nak buat kat rumah, tapi dia datang ajar kamu. Cuba berterima kasih sikit. Kan ini nasihat. Untuk apa? Sahabat-sahabat, bukan tujuan untuk menyakiti, tetapi untuk menimbulkan semangat di hati. Perbuatan ini dicela dalam Islam. Dicela yang mana? Yang tadi yang niat untuk menyakiti hati orang, termasuk ia perbuatan orang munafik. Bukan cakap-cakap kosong, tapi diletakkan dalam suratul Baqarah ayat 264. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Hai orang-orang yang beriman. Ayat-ayat dalam ni banyak sebut ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang beriman. Sebab lawan kepada orang-orang yang munafik tu, Quran selalu sebut tentang cerita orang-orang kufur. Kita kalau sebut kufur, kita tak rasa macam kita. Tapi rupanya orang munafik tu termasuk di kalangan orang-orang yang kufur kerana dia tidak menggunakan nikmat yang Allah gunakan kepada jalan yang Allah redha. Jelas. Jadi ayat-ayat macam ni Allah gunakan wahai orang-orang yang beriman. Kalau dia Islam biasa-biasa, biasa je menyakiti hati orang, mengumpat keji, mengungkit-ungkit pemberiannya semula, itu biasa. Jadi kalau kita kata sampai hati kan ustazah dia buat saya macam tu macam mana kak? Dia ungkit balik pemberian dia, dia sakiti hati saya. Kita akan pujuk orang-orang yang beriman ni, kata akak belajar kan, akak nak mati di kalangan orang-orang beriman kan. Tak payah lawan orang macam tu, kesian dia sebab dia tak faham. Kalau dia orang beriman, dia takkan buat macam tu. Jadi hari ni kita memahami Quran, muslimat dirahmati Allah. Okey, peranan orang beriman, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Dia tidak batalkan pahala sedekah dia dengan menyebut-nyebut dan menyakiti perasaan orang yang menerima. Jadi kita dah memberi, kita dah bersedekah, kita dah niat dah nak hantar hadiah, nak berikan sedekah, apa sahaja niat-niat kebaikan kita. Lalu sahabat-sahabat dia lupa nak ucap terima kasih, dia tak balas kebaikan itu kepada kita. Bahkan kadang-kadang ada jenis orang kita dah bagi kebaikan, dia balas pula dengan kejahatan. Hidup ni biasa kan? Kadang-kadang yang paling menyakitkan, orang tu pula rapat dengan kita, kan? Sebab tu kadang-kadang ada ibu,
Sedih saya ustazah, anak sendiri buat saya macam ni. Sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah, memang tak sepatutnya lah tanya siapa pun tak payah tanya manusia berakal. Minta maaf sebut binatang pun tak macam tu dengan anaknya. Okey, pun masih ada hubungan. Seekor burung pagi-pagi masih keluar mencari nafkah untuk anaknya di dalam sarang. Maksudnya keluar dengan tawakal. Tak ada akal pun burung-burung ni. Tapi dia takkan balik kalau tak bawa rezeki di paruh, di kaki dia untuk dibagi kepada anak yang menunggu di dalam sarang. Maksudnya apa? Muslimat binatang pun sayangkan anak. Anak-anak pun sayangkan mak pada binatang. Apatah lagi kita akal. Kita manusia yang ada akal. Justru bila kita sebutkan macam ni, anak yang dulunya kita kandung penuh susah payah, lahirkan penuh berdarah, kita tak tidur malam menyusukan dia, kita membesarkan dengan susah payah. Adakah wajar dia tak balas, tak kenal jasa kita? Tanya siapa, semua orang cakap memang tak wajar lah ustazah. Tapi kenapa berlaku? Kesian, sebab mungkin dia belum capai tahap iman. Jadi kalau kita kata sembahyang ustazah tutup aurat, tapi dia derhaka dengan saya, belum betul-betul beriman. Sembahyang, tapi sembahyangnya mungkin sembahyang yang sia-sia. Sebab apa sembahyang sia-sia? Sembahyangnya itu tak boleh cegah dia daripada perbuatan keji dan mungkar. Jadi apa lagi yang kita boleh buat ibu? Nasihat dah, cakap secara kasar sudah, secara halus sudah, doa dah dengan air mata dah ni ustazah, macam mana lagi saya nak kata? Ibu kan ibu yang beriman. Kalau ibu yang beriman tak sama dengan ibu-ibu yang tak beriman. Sahabat, dia datang pada anak, dia caci maki, habis mak anak cakapnya mencarut-carut. Cakap anaknya kecam mengecam, keji mengeji, apa jadi? Itu yang kadang-kadang dalam rumah pun bahasanya dah macam dalam neraka dah. PKP setahun setengah, kita nak membina syurga di dalam rumah. Hari-hari kalau menonton TV Al-Hijrah tu, itu je lah disebutkan, nak membina syurga di dalam rumah. Semoga nanti bila mati Allah binakan sebuah rumah untuk kita di dalam syurga. Amin. Tapi tak sedikit orang yang dalam PKP ni, bila boleh keluar rumah ni ustazah, saya dah macam penjara dah. Okey lagi penjara. Saya rasa rumah sini dah macam neraka dah. Terkejut kita atas bawah, mana hal neraka pula ni. Ada api ke dalam rumah dia. Tak boleh tengok ustazah, tengok muka lelaki menyampah, tengok muka anak benci, semua. Siapa yang neraka sebenarnya? Sayang muslimat, sebab nak mensyurgakan rumahku baiti jannati itu bukan mesti yang rumah banglo besar mewah. Ada rumah yang begitu mewah tapi tak juga rasa bahagia di dalamnya. So biar kita duduk di dalam rumah yang sempit, tetapi bila kita lapangkan dada kita, subhanallah, kita rasa aman, kita rasa bahagia. Sebab itu beza sangat orang beriman dengan orang tidak beriman. Kitab ni untuk kita khusus pandang, aku ni orang beriman ke orang munafik. Orang munafik sahabat suka sangat mengungkit-ungkit, menyakiti hati si penerima. Jadi biasa kalau kita jumpa orang macam tu dalam hidup. Ini cara orang berilmu yang alim, dia tenang dalam hidup dia kerana apa? Kan contohlah orang tanya, ustazah tak sakit hati ke orang duk kutuk-kutuk, keji, kecam macam tu kan? Kita nak sebut takkan kita nak keji balik. Tengok kitab 50 wasiat Rasulullah untuk wanita. Ada satu hadis yang Nabi SAW menegur Aisyah ketika Nabi didatangi oleh seorang lelaki Yahudi. Assalamu alayka ya Abul Qasim. Celaka ke atas engkau wahai Abu Qasim. Maksudnya dia rujuk kepada siapa? Mencelakakan Muhammad. Adakah wajar seorang lelaki berlidah yang begini depan Muhammad? Celaka ke atas engkau wahai Abul Qasim. Gelaran kepada Nabi Muhammad. Aisyah ketika itu berada di sampingnya. As-samu wadzamu, bukan celaka je pada engkau tapi kematian ke atas engkau. Maksudnya aku marah sungguh ni. Muhammad Rasulullah boleh diam je orang duk kutuk kecam dia macam tu. Orang perempuan kadang macam tu kan, yang kena kejinya suami, kan, bukan dia. Sahabat-sahabat. Tapi itulah ustazah, laki saya ni diam je, kan, orang buat apa pun diam je. Tak tahu, tak ada perasaan ke, ngadu kat ustazah pula tu. Suami akak relax, akak pula yang tak relax. Saya memang tak boleh ustazah, saya sayang suami saya dunia akhirat. Takkanlah orang kutuk suami saya nak diam je. Saya yang sing-sing lengan, kan. Rasulullah pun kata, ya Aisyah, ditegur Aisyah. Aisyah jawab lagi sahabat-sahabat, macam sama je dengan kita kan. Tapi nanti jumpa benda yang tak sama. Kita dengan Aisyah ni apa benda yang tak sama.
Kita dengan Aisyah sama-sama mulut perempuan. Okay, maksudnya kita nak belajar di sini bila Rasulullah cakap engkau dah guna lidah untuk mencaci. Jawab lagi Aisyah kata, "Dok, aku tak caci, aku ulang balik je apa dia cakap tu." Macam anak-anak kita kan, dia kan manja, isteri yang paling muda, sahabat. Siapa suruh dia cakap macam tu? Kalau dia tak cakap macam tu, aku pun tak cakap macam tu. Kan? Kita pun kata, macam aku je macam tu. Sahabat. Tapi bila Aisyah ditegur, apapun walaupun kita hanya mengulang perkataan itu, kita dah gunakan lidah kita ni untuk bercakap perkara yang tidak baik, yang Allah tak suka, yang Rasulullah tak suka. Sebab itu pilihan Nabi bila dia tak mampu menjawab yang baik, dia hanya memilih untuk diam. Dia hanya memilih untuk diam. Kita macam mana? Tanya diri kita. Banyak je peluang untuk kita sakitkan hati orang balik. Tetapi bila kita dengan ilmu, aku layan orang macam ni, samalah dia berdosa, aku pun berdosa. Aku tak nak samakan diri aku dengan dia. Dia mungkin kategori yang tidak beriman. Kalau orang macam ni baca Quran tak jumpa ayat ya ayyuhallazina amanu, tak apa. Tapi aku ni bila setiap kali dibacakan ya ayyuhallazina amanu, terasa macam Allah bercakap untuk aku ni. Wahai orang-orang yang beriman, terasa disayang oleh Allah. Jangan engkau batalkan pahala sedekahmu, sahabat-sahabat, dengan menyebut, yakni mengungkit-ungkit dan menyakiti perasaannya seperti orang yang menafkahkan hartanya kerana riak. Orang yang menginfak, bersedekah, tapi ada hati yang riak untuk diperhatikan oleh orang lain. Dia sedih dalam tabung berjalan ni, duit aku paling besar RM50, orang lain semua RM1. Ketua Muslimat ni langsung tak ucap terima kasih kat aku. Contoh kan sahabat-sahabat. Tapi kita sedih, orang tak puji. Kemudian sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita bertanya, kenapa ya orang tak ucap terima kasih? Bahkan kita rasa sedih kalau kita dikeji. Dipuji kita nanti, dikeji kita berasa sedih. Jadi perkara ini sebenarnya tak payah tanya orang. Kau rasa aku ni ciri beriman ke ciri orang munafik? Kita tahu dah sahabat, tujuan kita berilmu, belajar ilmu bukan kita nak scan hati orang lain. Tujuan nak tanya aku ni jenis orang macam mana. Kenapa aku sedih kalau orang tak puji aku? Kenapa aku derita sangat kalau orang keji aku? Aku buat tu kan untuk Allah, bukan kerana riak semata. Itu ayat Allah ni kita nak faham. Dan tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat, wala yu'minu billahi wal yaumil akhir. Tak beriman kepada Allah, tak beriman kepada hari akhirat. Maksudnya besar dosa. Orang yang sengaja mengungkit-ungkit ataupun menyakiti hati si penerima, orang yang kita berikan sedekah tadi. Jadi macam mana? Baru satu ayat Quran, belum habis lagi tajuk ni. Kita tengok lagi kata Nabi SAW. Salasatun la yukallimuhumullah وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ الْمُسْبِلُ وَالْمَنَّانُ وَالْمُنْفِقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلْفِ الْكَاذِبِ. Ada 3 golongan pada hari kiamat di mana Allah tidak berbicara. Ni kalau orang yang faham, sebut kalimah la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim, ini dah buat sebab dah ni. Sebab apa muslimat ngeri kita bila kalimah ni Nabi yang cakap. Allah tak nak bercakap dengan dia, Allah tak nak pandang wajah dia. Ni paling sedih sebab orang beriman yang dia dambakan sangat-sangat selepas kematian adalah dia nak bertemu dengan Allah. Dia nak bersembang-sembang dengan Rasulullah dalam syurga. Masya Allah sahabat-sahabat muslimat. Sebab tu ada di kalangan kita yang dalam berduka, masih bersedih, kehilangan orang tersayang, mangsa COVID ataupun tidak. Sahabat-sahabat kita raikan sahabat-sahabat kita ni dengan rasa Allah sedih, engkau sedih, aku juga faham. Meninggal sebab COVID, kita tak boleh sentuh jenazah, kita tak boleh ziarah. Memang kesan dia sangat mendalam, aku faham. Tapi apa yang kita beri gambaran pada mereka, terus sangka baik dengan Allah. InsyaAllah kita macam terpisah seketika kat dunia. Ustazah sedih, ustazah dia lambai-lambai je masa nak pergi pusat kuarantin hari tu. Lepas seminggu doktor kata ditidurkan, tiba-tiba dah tak bangun dah selama-lamanya. Saya tak sempat minta maaf apa pun kat dia. Tak apa kak, insyaAllah Allah tahu kenapa dipilih suami akak jadi macam tu.
berdoa banyak-banyak. Dia dah tak boleh berdoa, duduk dalam tanah dah. Akak dengan anak-anak teruskan doa. Kalau ada, minta Allah ampunkan dosa-dosanya. Kalau kita tahu dia sepanjang hidup ada dosa, sahabat-sahabat, lepas tu kita minta, ya Allah, kan aku tak tahu benda macam ni jadi, ampunkan dosa-dosa aku terhadapnya ya Allah. Kita terus minta dengan Allah, dan satu hari nanti bila Allah mustajabkan doa kita, kita akan bertemu balik dengan dia. Semalam dalam kuliah saya di Latahzan ni, ada sahabat-sahabat dirahmati Allah yang bertanya, Ustazah, adakah suami saya yang meninggal kerana COVID tu akan menanti saya di sana? Kita bila dengar orang perempuan tanya soalan macam ni kan, sahabat, sayulah hati kita. Jawapannya semua tu kerja Allah. Saya tak boleh dengan yakin, ya kak, suami akak tunggu dekat sana. Kita tak kenal suami dia, siapa suami dia. Tapi untuk kita dimakbulkan doa oleh Allah, sahabat-sahabat, kita terus kena jadi orang baik. Suami ada ke, suami tak ada ke, tetap kena jadi orang baik. Sebab isunya sekarang bukan dia ke syurga atau tidak, tapi isunya kita ke syurga atau tidak. Faham tak maksud saya? Kita tak boleh design kehidupan orang. Saya nak anak saya hari-hari baca Quran, semua orang nak macam tu. Saya nak anak saya tak tinggal solat, semua orang nak macam tu. Tapi berapa ramai yang tak dapat, sahabat-sahabat. Sian Ustazah, anak saya seorang tu tak tahulah kenapa. Suruh sembahyang, tak nak sembahyang. Jangan putus asa ibu, doa ibu adalah satu doa yang sangat mustajab. Mungkin bukan sekarang, tapi nanti. Terus. Kalau akak putus asa, tak ada harapan dah. Kan dia belum tentu lagi syurga, akak yang dah putus asa. Siapa suruh kau matikan laki aku, ya Allah, aku tak sempat minta maaf, malas dah aku nak sembahyang. Siapa kita untuk bercakap macam tu dengan Allah? Ini orang yang berputus asa dengan rahmat Allah. Jadi bohonglah kalau tak sedih. Tapi kita layani hati kita ni, ya Allah, beri aku kekuatan. Itu berkawan dengan orang-orang yang boleh menasihat. Tak apa kak, insya-Allah terus buat kebaikan. Nanti bila kak dah habis iddah, nanti jom join kami datang majlis ilmu, insya-Allah kan. Kita jumpa ustaz tu, jumpa macam-macam nasihat dia bagi. InsyaAllah kita tak sempat kosongkan hati kita. Kalau datang balik sedih, rindu, itu sebenarnya anugerah. Orang yang rindu dengan orang mati ni sahabat, jangan kata dia bala. Kenapa tak boleh hilang rindu ni Ustazah? Seronok. Sahabat, kenapa seronok? Ada orang yang hantar jenazah ke perkuburan, lupa terus dah, tak ingat dah. Itu sebab kubur mak dia, rumput panjang bertahun-tahun tak diziarah. Dia tak ada rasa nampak orang berpimpin tangan dengan mak dia, tak teringat mak dia. Sedangkan kita ni orang yang normal ni, Allah, mak dah meninggal, nampak orang berjalan pimpin tangan mak dia, kita boleh lap air mata, rindunya lah dengan mak kita sendiri. Rindu tu sebenarnya sudah doa. Teringat tu sebenarnya sudah doa. Saya suka sebut benda ni sebab ada orang rasa rindu ni satu beban. Rindu satu beban yang boleh mengundang dosa kalau kita silap mengguna pakainya. Itu anugerah Allah, sahabat-sahabat. Okay? Orang dah nasyidkan, rindu itu adalah anugerah dari Allah. Sebab apa? Penulis lirik tu faham rindu ni anugerah Allah. Kita tak boleh kata buanglah rasa rindu ni, tak boleh. Tapi iman mampu kawal. Maksudnya apa muslimat dirahmati Allah? Bila datang rindu, bila sebut tadi tarikh last kita belajar tu bulan 9 2019, saya teringat mak saya meninggal bulan 3 2019. Kan muslimat, bulan 3 2019. Sebulan mak meninggal tu macam, ya Allah Tuhan, kalau ikutkan tak nak mengajar lah. Sebab bila mengajar je teringat, mengajar je teringat. Mesti ada sebut perkataan hubungan dengan ibu. Tapi tak boleh nafi lah, sebulan tu ngajar memang orang duk kerja tengok air mata Ustazah je lah. Ngajar juga, nangis juga. Okay? Macam mana nak buang? Tak boleh hilang. Tapi bila kita lama kelamaan, rindu tak? Rindu. Tapi Masya Allah nak buang tu kadang lalu tepi rumah je. Lalu apa benda yang dia suka, apa benda masa dia naik kereta dengan kita, dia tegur, ada signboard gini pun teringat apa kata-kata dia tu. Rupa-rupanya setiap teringat tu cepat, Allahumma ghafir laha, ampunkan mak ya Allah, kan? Ataupun kita rasa macam panjang sikit, boleh, tak ada gangguan, terus baca Fatihah. Bayangkan sekali berapa kali kita teringat. So lagi masa hidup kita kerap bersama dia, buat apa pun dengan dia, buat apa pun teringat dia sahabat. Lepas mati tu sebenarnya rindu tu anugerah yang boleh kita ingatkan balik.
Okey, maksudnya doa. Bukan bila rindu nangis kan. Cik dah sembahyang ke belum? Tak teringat ke arwah suami ustazah. Dah teringat tu dah kena solat. Kan? Lagi teringat lagi tak solat. Lagi teringat lagi tak mengaji. Yang hidup rugi, yang mati rugi. Sebab tu orang rindu ni sebenarnya mengundang untuk buat pahala. Bila dia buat pahala tu, ya Allah kenapa teringat sangat arwah suami ni. Solat duha lah 2 rakaat. Ni waktu duha ni. Lepas solat tu kenapa ingat lagi? Tak apa cik, buat je banyak-banyak. Duha tak ada masalah. Bukan mesti 2 rakaat je. Tambah lagi. Dah letih ustazah sakit lutut solat ni. Ambil Quran baca. Kita sunyikan kat rumah. Dan setiap satu huruf yang kita baca tu, kalaupun kita tak faham maksud, kita bercakap dalam hati kita. Sampaikanlah pahalanya. Lebih-lebih lagi dulu masa dia hidup, kita baca Quran dengan dia. Solat jadi makmum kepada dia. Lagilah muslimat orang macam ni lagilah teringat. Sebab tu masa ada ni dihargai. Okay? Masa ada ni kita gunakan sungguh-sungguh kan. Manalah tahu bang, ini sentuhan tangan yang terakhir. Cewah macam tu lah. Hal balik kuliah Ustazah Zain kau tiba-tiba nak pegang tangan pula ni. Dah tua-tua dah ni. Tua-tua dah kena pegang bang. Dah dekat nak mati. Gitulah sahabat. Kan kalau muda-muda macam logik akalnya macam lambat lagi nak mati, tak pegang tak apa. Kan? Tapi kadang-kadang kita ni silap belaka sahabat-sahabat. Sebab tu kata Nabi SAW, 3 golongan pada hari kiamat di mana Allah tidak berbicara, tidak melihat dan tidak pula menyucikan mereka, bahkan bagi mereka seksa yang pedih, iaitu orang yang melabuhkan sarungnya hingga ke tapak kaki. Ini kita tahu ada satu hadis orang lelaki tak boleh melabuhkan melampau-lampau jubahnya, kain pelekatnya. Sebenarnya ada kisah dulu-dulu orang kaya beli kain tu macam lebih-lebih sahabat-sahabat. Lepas kalau orang perempuan memang disuruh melabuhkan, tapi kalau orang lelaki disuruh elok-elok je dekat buku lali ataupun atas. Tengok cara orang tabligh berpakaian. Engkau ni kenapa banjir ke? Tingginya kain pelekat engkau tu. Rupanya dia sunnah. Kalau yang melabuhkan sahabat-sahabat, Nabi marah kita buat macam tu. Tapi bukan haram. Cuma kalau kita buat, sahabat-sahabat kita tak ikut sunnah. Jadi kalau kita belikan jubah suami kita labur sampai sapu lantai tu, janganlah bang, order dululah. Saya potong dulu, jahit sikit. Jangan kata pakai bang, labuh-labuh. Biar orang tahu kita mampu beli yang labuh-labuh lebih kain. Tiba-tiba pula kan isteri dia. Okey, iaitu orang yang melabuhkan sarungnya hingga ke tapak kaki, orang yang mengungkit-ungkit pemberian. Ini yang dia nak sebut topik hari ini. Orang yang mengungkit-ungkit pemberian. Cuba garis hadis tadi sahabat pada 2 kalimah. 2 kalimah. Pertama, la yukallimuhumullah. Allah tak nak bercakap dengan dia. Wa la yanzur ilaihim yaumal qiyamah. Dan Allah tak nak pandang muka dia pada hari kiamat. Ini takut kan. Antaranya adalah orang yang mengungkit-ungkit pemberian. Dan yang ketiga, orang yang menawarkan dagangannya dengan sumpah palsu. Sumpah ni aku buat sendiri ni. Contoh kan, tiba-tiba nak bagi laris, kau ke yang buat? Ustazah, kambing perak ni ustazah ke yang buat? Sumpah saja yang buat. Nampak sangat bohong. Ngajar pagi, petang, siang, malam. Kan kita cakap lah, oh ni resipi arwah mak saya ni, kakak ipar saya tukang buatnya. Kalau nak rasa, sekejap lagi ada kat bonet kereta. Sekian dimaklumkan. Gitulah sahabat-sahabat. Dia kena cakap tu, ustazah, kak saya peluh-peluh buat ni, malam tak tidur. Bohong. Kan? Jangan bersumpah palsu untuk menjual barang dagangan. Sumpah ni, saya jual air ni, saya bacakan Quran 30 juzuk. Contoh, jangan pandai-pandai sahabat kalau kita tak buat. Kita pun tak tengok, kita tak tahu, tiba-tiba kita dengan confidence saja. Okay, jangan kita melakukan sumpah palsu. Baik, satu lagi hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salasatun la yadkhulul jannah. Gariskan kalimah la yadkhulul jannah. Supaya apa ibu-ibu dirahmati Allah, dalam memahami hadis yang lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sebut satu ketika dulu. Kita rasa gerun bila sebut kalimah macam tadi, la yukallimuhumullah. Allah tak nak bercakap dengan dia. Dahlah kat dunia ni kalau kita cakap, ya Allah, agaknya bila Covid ni berakhir. Cakaplah, ya Allah, aku nak dengar ni. Senang aku nak tahu rentah negeri bila. Contoh kan sahabat-sahabat. Tiba-tiba kita dengar di balik tembok, minggu depan habislah Covid kan. Lari kita confirm.
Kita tak akan dengar suara Allah sebab memang Allah tidak akan bercakap dengan kita di dunia. Siapa kamu untuk didatangi Allah? Sebab tu jangan pelik-pelik sahabat. Saya mimpi malam tadi Ustazah, bangun je tidur, tiba-tiba nampak satu cahaya bercakap dengan saya, engkaulah Rasul akhir zaman. Ramai pula yang mengikut pula tu, pelik sungguh. Yang sesat tu tak heran dah, sebab zaman Nabi ada pun ada orang sesat. Ini kan lagi zaman kita dah jauh dengan Rasulullah. Tapi yang ikut tu pelik. Ustazah, takkanlah dia bohong. Dia nampak satu cahaya yang bersuara kat dia. Kan? Pelik-pelik sahabat. Kan sebab tu bila kemarin ada orang kata, Ustazah, ada orang ni didatangi satu benda pelik. Macam mana entah dia cakap, bangun-bangun tidur dia nampak cahaya. Daripada balik, selalunya tak macam tu. Saya kata jiran sebelah baru pasang spotlight kot. Takkan jiran sebelah pasang spotlight nak bagi tahu dia. Dia kata, Ustazah, memang pelik keajaiban tu. Tak payahlah pelik-pelik nak dengar cerita macam tu, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Banyak lagi benda lain kita nak fikir. Okay, akhir zaman ni sangat bahaya. Sebab apa? Sebab kita tak boleh nak pastikan satu-satu benda tu. Yang kita tahu, Nabi adalah Rasul yang terakhir. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihantar kepada kita sebagai utusan Allah, tak mungkin ada Rasul yang baru. Noktah. Kita hidup berapa puluh tahun lagi atas dunia, tak mungkin ada. So kalau dia mengaku saya cicit kepada Rasulullah ke, tak payah nak penat-penat. Ustaz-ustaz duk mengajar ramai kat Madrasatul Islamiyah ni. Mengajar, sokmo-sokmo mengajar. Kita tak nak dengar. Kan sahabat-sahabat. Yang pelik-pelik itulah kita nak dengar. Ini kan ajaib. Jadi kita takut kalau ada kalimah yang Allah takkan bercakap dengan dia. Allah takkan pandang dia. Dan lagi ngeri hadis ni, la yadkhulul jannah, tak akan masuk syurga. Siapa orang yang tak masuk syurga? Al-aqu li walidayhi min wal mudminul khamr wal mannan. Siapakah itu? Pertama, orang yang berani, yakni yang derhaka kepada orang tuanya. Orang yang derhaka kepada orang tuanya tak akan masuk syurga. Jadi ibu-ibu dirahmati Allah, biasa kita kadang-kadang rasa kecil hati, rasa macam sampai hati anak buat kat aku macam ni. Pujuk hati ibu-ibu dirahmati Allah. Jangan keluar di lisan, mak tak halalkan air susu mak. Bukan main lagi kita ni sebagai mak. Kenapalah bahasa macam tu? Kan mak doa kau keluar je, start je motor, mati aksiden kat depan tu. Ni keluar sahabat-sahabat kadang-kadang. Kadang setan duk main kat telinga kita ni, kita ada rasa macam kau tunggulah nanti aku balasan dapat. Tapi kita tak sampai hati nak luar. Dan cepat-cepat astagfirullah, anak aku tu ya Allah, tak patut aku cakap macam tu. Kena lawan dengan istighfar sebelum dia keluar kat lisan. Bila keluar kat lisan, anak dengar, sahabat jangan marah anak kalau anak lari pada rumah. Saya sedih Ustazah, saya baru buat satu perkara je. Kan saya nak kahwin, nak buat benda halal. Mak saya kata anak derhaka kau. Saya takkan balik lagi rumah tu selagi mak saya hidup. Pakat lawan apalah. Mak tak nak mengalah, anak tak nak mengalah. Masalahnya mak tu anak murid Ustazah, anaknya pun anak murid Ustazah. Ustazah yang pening. Kan sahabat? Jadi maksudnya tu apalah. Jadi Ustazahnya balik dengan Ustazah, Ustazah nangis. Kenapa Ustazah nangis? Ya Allah, aku ni ngajar tak betul kot. Pasal apa mak kerai, anak kerai? Sebab Rasulullah sifatnya macam itu. Nabi SAW mengajar, subhanallah sahabat. Kan apa salah aku ni, apa salah aku? Bukan kita sibuk. Ibu, kalau kita rasa anak kita derhaka pada kita, cepat-cepat kita buat solat taubat. Buat solat taubat sungguh. Ada kesilapan aku agaknya ya Allah. Sampai hati dia cakap macam tu. Tapi dia anak aku ya Allah, tolong lembutkan hati aku, lembutkan hati dia. Tak nak keluar di lisan aku ni merupakan satu doa. Cepat-cepat insaf. Sebab lepas ni anak tu lari daripada rumah ke, lepas minggu dia terkenang balik mak dia, ya Allah, walaupun aku dah tak duduk serumah dengan mak, tolong jaga mak aku ya Allah. Doa dia tak naik ke langit Allah sahabat. Walaupun doa tu untuk mak, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Macam mana Allah nak aminkan doa dia tu? Malaikat nak aminkan doa dia tu? Sebab ibu masih marah pada dia. Jadi ibu, kalau kita nak doa anak-anak kita, doa Rabbighfirli wali walidayya tu Nabi yang ajar. Allah suka mendengar doa ni daripada seorang anak sebab takkan terhijab. Tapi ibu ada rasa tak maafkan anak, sahabat-sahabat, macam mana doa dia nak dimustajabkan oleh Allah? Sedangkan doa-doa anak tu untuk mak ayah dia sendiri juga. Faham ya ibu-ibu dirahmati Allah?
Ustazah cakap senang lah, Ustazah tak tahu apa yang anak saya buat kat saya. Tak perlu bagi tahu siapa-siapa ibu. Tak perlu bagi tahu siapa-siapa. Kita merayu dengan Allah. Merayu dengan Allah. Okay, kita berdoa kat rumah tu macam kita bercakap depan dia. Macam kita bercakap, macam anak tu duduk depan kita. Apa maksud kita berdoa tu macam anak duduk depan kita? Nanti anak kat sana resah gelisah. Hubungan hati ibu dengan anak ni Masya Allah tak boleh dipisahkan. Tapi kalau ibu berdoa dalam keadaan yang marah-marah, macam mana anak kat sana nak terasa? Sebab tu tak lama lagi anak masuk asrama balik kan? Anak-anak tak lama lagi nak masuk asrama balik. Sahabat-sahabat kita jangan risau melampau sangat. Risau kita tu buat dia tak tenang nak belajar. Bila risau tu, ya Allah, tahulah Allah nak jaga selamat, insya-Allah duduk asrama ni ustaz-ustaz dia baik-baik semua. Cepat lawan rasa tu. Kalau kita termenung, makan tak lalu, dia kat sana pun tak seronok. Okay? Jadi kita kena lawan perasaan tu. Sebab sekarang setahun setengah kan dia belajar dari rumah, PDPR, betul tak? Kita, kau ni nak makan je lu, tak kenyang ke kita? Mak ni penat lah asyik masak je. Nanti bila dia dah balik asrama, ya Allah bang, tak lalu makan. Anak kita bang, makan apa kat pula dah kan? Masalah ibu-ibu ni muslimat kan? Ustazah Zai ni cakap macam kena kat batang hidung aku je dia kata. Sebab budak-budak nak besar memanglah kan. Sekejap buka peti ais, saya buka. Mak ni penat lah asyik masak je pong. Tapi nanti bila dia dah tak ada, sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita kalaulah dia ada bang, saya masak 10 kali pun tak apa pula dah. Itu tandanya manusia tak pernah bersyukur. Betul muslimat dirahmati Allah? Jadi orang yang bersyukur itu insya-Allah dia terhindar daripada perkara-perkara yang boleh menyebabkan kufur. Ni hati-hati. Siapa lagi? Peminum arak. InsyaAllah tak ada lekuk kat sini. Kalau dulu-dulu zaman-zaman muda ada, tak payah angkat tangan ya. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, jangan angkat tangan pula. Suami saya dulu Ustazah suka balik kerja minum arak, mabuk-mabuk, tak payah cerita. Itu dulu, tak payah patah balik. Kita dah bertaubatan nasuha insyaAllah. Tapi kalau sekarang masih cepat berhenti. Sebab orang yang mati dalam keadaan meminum arak, sahabat-sahabat dirahmati Allah, la yadkhulul jannah, tak akan masuk syurga. Dan yang ketiga, ini baru tajuk yang hari ni, orang yang mengungkit-ungkit pemberian. Kita dah beri, kita ungkit-ungkit pula. Kalau aku tahulah, aku tak bagi kat kau dulu. Contoh sahabat-sahabat dirahmati Allah, rupanya termasuk orang yang tak masuk syurga adalah orang yang suka mengungkit-ungkit pemberian. Allahumma salli ala Muhammad. 400 orang yang menonton hari ini. Okey, saya tak pandang anda. Kita berada di Madrasatul Islamiyah. Baik, 19. Kita ambil satu lagi. Ada soalan ke untuk yang bab 18? Kalau ada yang jiwanya meronta-ronta nak tanya bab 18 tadi. Okey, sahabat, kalau tak ada, Ustazah terus pergi satu lagi. Pengajian ini kalau kita ingat dalam tempoh 1 jam, kita boleh bawa 1 ke 3 tajuk. Ingat lagi tak? 1 hingga 3 tajuk, bergantung pada perbahasan. Sebab kitab ni santai tapi sangat sampai ke hati kita. Kan kita tak merasa bab 18 tadi ni rasanya perangai jiran saya nombor 44 jalan A tu Ustazah suka mungkit-mungkit. Itu nombor rumah saya sahabat, jangan siapa pula Ustazah cakap. Jangan. Maknanya tu kita nak cakap, bila kita belajar kitab ni, kita duk rasa macam sikap ni memang ada lah tu adik-beradik aku seorang tu. Jangan pernah kita cari, ya Allah ada tak aku sikap macam ni. Bila ada, cepat-cepat sekarang. Jangan tunggu solat taubat malam nanti. Ya Allah astagfirullah, aku tak nak buat dah sikap macam ni. Kalau aku mati dalam ciri ini, munafik rupanya aku ni. Okay? Sebab tu saya suka bawa kitab ni, dia berlaku dalam masyarakat. Bahkan kadang ada pada diri kita. Dan kita tak nak mati sebagai munafik itu, kita ada panduan. Aku tak nak ada sikap macam ni lagi. Lepasnya aku tak akan jadi dah orang yang macam ni. Kita dah belajar, hari ini termasuk 19 siri. Pertemuan akan datang insya-Allah terus siri yang ke-20. Okey, mengingkari takdir Allah. Mengingkari takdir Allah. Okey. Takdir Allah merupakan suatu ketetapannya ke atas setiap makhluk dengan kadar atas yang tertentu. Justru itu takdir yang ditentukan Allah. Apa takdir? Kita tahu rukun iman ada 6. Terakhir beriman kepada qada dan qadar. Okey.
Jadi apa berlaku? Termasuklah tanggal 18 Mac 2020 kita diperintahkan untuk ber-PKP, Perintah Kawalan Pergerakan. 1 Februari 2020, sebulan sebelum kita PKP tu, saya landing dari Mekah, pimpin jemaah umrah. Sampai kat KLIA, apa hal ramai sangat Cina duk keluar masuk tanda Cina belaka muslimat kan. Kami duk pelik tengok, siapa ramai sangat, mereka ni dah tutup-tutup. Kita tak tutup lagi dah masa tu. Kan rupa-rupanya memang sungguhlah depan mata nampak ni tandas ramai, surau je tak ada orang Cina. Tempat lain semua ni. Kami landing tu sebab waktu solat, hormat waktu atas kapal terbang. So sementara orang lelaki tunggu zam-zam dengan beg, saya kata jom kita pergi surau dulu untuk kita qada solat solat yang atas kapal terbang tak sempurna tadi. Ustazah, semua tempat Cina Ustazah, saya tak boleh lupa keadaan tu. Jadi macam takut kat KLIA tu, ramai sungguh orang. Okey, jadi kat surau je lega sikit, tak ada dah yang mata-mata sepet tu. Macam itulah makcik-makcik balik umrah tu cakapnya macam tu. Okey, jadi kita nak sebut apa, rupa-rupanya tak lama lepas tu dengan kita sekali PKP. Jadi apa yang kita nak sebut? Kita sedih masa tu sahabat-sahabat memang kena just stay at home sungguh kan. Suami kita kan yang pergi beli barang, seorang je wakil satu keluarga. Kita pun stres, suruh beli daun ketumbar, dia pergi beli daun sup. Stres kita ni. Abang beli beli kunyit. Kunyit apa? Kunyit hidup. Beli berapa? Beli 2 cukup. 2 kilo dibawanya sahabat. Nak kenduri ke apa? Macam tu. Ya Allah, stresnya aku. Tak payahlah, biar saya je lah pergi kedai kalau macam tu. Itu dulu, tapi hikmahnya sekarang beli kunyit betul-betul 2 ibu jari ni je. Dia pandai dah sekarang rupanya. Itu hikmah kan. Dah kita orang perempuan kena detail kalau cakap dengan orang lelaki. 2 saiz ni je okey lah bang. Jangan saiz ni teruk benar kan. Kalau kita cakap 2 tulis, 2 kilo dia bawa balik sahabat. Dia mana fikir kunyit tu untuk apa, pakai banyak ke pakai sikit. Jadi beruntunglah kalau suruh suami pergi pasar hari tu, tak ada kesilapan. Sebab kebanyakannya ramai orang membawang suaminya dalam Facebook. Stres aku hari ni, aku suruh beli daun bawang, dia bawa balik daun kucai kan. Hari-hari dengar kat Facebook, kita tengok pun kelakar. Sian suami dia kena kutuk dekat Facebook kan. Tapi hakikatnya tak lama lepas tu dah boleh dah keluar 2 orang. Rupanya orang salah faham, seorang keluar maksudnya tak mesti suami. Tapi masa tu kita ingat suami je. Kan rupa-rupanya ramai yang perasan. Betul lah, patutnya bak pergi pasar, bak beli barang dapur, hatta masak sebenarnya kerja suami. Kan Ustazah kan? Saya pun betul lah juga, betul. Sebab apa muslimat? Imam Syafi'i kalau kita faham cara ajaran dia kata orang perempuan ni sebenarnya tugas dia layan suami je. Masak tak payah, sapu sampah tak payah. Balik jangan cakap kat suami. Masya Allah sahabat. Jadi kan kita kata, biar betul Ustazah Imam Syafi'i ajar macam tu. Jangan kita luahi bendoi sangat. Kalau suami, orang kat kedai tom yam mana masak semua tak sedap macam awak masak. Saya tak suka makan kat luar, saya nak makan makanan awak juga. Itulah sebenarnya romantisnya seorang suami. Oh, dia tak apa, aku tak kemah rumah sangat tak apa. Tapi bab masak dia nak air tangan aku juga. So kita dah kahwin lama dengan dia, kita tahu apa suami suka. Faham maknanya maksud Imam Syafi'i, kalau suami suka kamu kemah-kemah rumah, kemahlah bang. Dah kemas rumah ni, satu habuk pun tak ada, tapi tak sempat nak masak. Tak apa, masak kita makan luar. Yang penting abang tak boleh tengok rumah bersepah. Kan? Kita tak boleh banding dengan suami orang sebelah. Suami orang sebelah tak kisahlah baju tak lipat 3 hari, tak apa. Tapi jangan sampai masak beli. Aku nak kau yang masak. Jadi pasangan ni kena tahu suami ni suka yang mana. Sebab tu lama kahwin kita dah faham sangat kan muslimat. Kalau 5 tahun ke bawah belum kenal lagi. 2 minggu lepas tajuk apa di TV Al-Hijrah, Suri Hati Suami tajuk dia kan. Suri Hati Suami. Lepas tu soalan pengacara tu kata 5 tahun pertama je bercinta kan Ustazah. Lepas 5 tahun kedua tu tak bercinta dah, gaduh sana sini. Silap tu Ustazah kata. Kalau rumah tangga yang barakah, 5 tahun pertama tu baru nak kenal. Sebabnya dia bukan bercinta sebelum. Sepatutnya yang indah bercinta selepas nikah, sahabat. Jadi baru proses nak kenal lah. Jadi nanti akan ada halangan, akan ada rasa macam tak serasi. Bertahan dulu, sabar dulu.
Nanti lepas 5 tahun, okey, suami aku tengah letih ni, jangan kacau balik kerja. Bagi dia minum, mandi sejuk dulu. Malam ni baru aku nak cakap, nak bincang. Kita kenal sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah. Sebab apa? Kalau kita tidak mengenali, Ustazah selalu sebut pada orang-orang muda, kalau rasa suami saya panah barang, Ustazah mengadu macam-macam dah kat Ustazah ni. Ustazah hanya cakap, sebelum jumpa Ustazah, tolong jumpa mak ayah kamu dulu. Jumpa mak ayah mertua kamu dulu. Suami panas baran tu lahir daripada benih siapa? Pak dia lah Ustazah. Pak dia panas baran tak? Macam tu lah lebih kurang keturunan dia tu Ustazah. Cuba belajar dengan mak mertua kamu. Macam mana boleh sambut wedding anniversary ke-40 dia tu? Ustazah pelik. Padahal pak mentua saya tu panah baran tu. Pernah tak sembang dengan mak mentua? Tak pernah lah. Cuba sembang, tanya. Kan rupanya bila dia balik, dia dengar cakap Ustazah. Dia sembang sungguh muslimat. Mak, apa rahsia mak bertahan dengan abah? Abah kan panah baran, turun pulak dekat anak dia tu. Macam tu gitu kan. Mak kata, lah dah aku tahu laki aku perangai macam api, aku kena dah jadi air. Mak orang tua simple je cakap. Sahabat kan, kita balik, kita faham. Cuba apply dalam hidup. Faham, yang aku duk sibuk nak bercakap, masa dia bercakap memanglah dia barang. Sabar dulu, tunggu dulu. Tu kita dapat daripada orang tua-tua. Sebab tu saya kata kemarin 2 hari lepas, hari warga emas, saya masuk Facebook saya suka berkawan dengan warga emas. Sebab bila kita berkawan dengan warga emas, sembang dia tu kita bawa balik emas, tahu sahabat-sahabat. Bawa balik emas. Bang, teringat tadi sembangan makcik ni kat masjid, dia kata bla bla bla, ya awak ni tiap-tiap kali baik mengajar dapat ilmu. Ya, sebab saya bukan mengajar, tapi saya belajar daripada makcik-makcik. Macam-macam nasihat dia. Kita ni kan muda lagi, apa yang kita dapat lagi? Yang dah kematian ibu, tak dengar nasihat pokok-pokok daripada mak, pasti kita rindu. Sahabat-sahabat, jadi orang muda, anda tak ke mana-mana kalau tak mau berkawan dengan orang tua-tua. Tolong datang masjid, datang surau. Sebab di masjid surau ni kebanyakan tempat berhimpunnya orang-orang tua yang dah hidup ni hanya nak memberi manfaat. Lutut dah sakit Ustazah, mana tolong, mana boleh tolong Ustazah nak bantu mangsa banjir, tak boleh. Tak apa cik, jangan ikut, nanti kan terkehil kaki anak mama saya. Cik kan ada duit pencen, kumpul-kumpul sikit-sikit, kumpulkan orang kampung baru cerdas tu, kumpulkan seorang RM10. Mai hantar, saya nak tolong orang masa banjir ni dekat Kedah ni. Bagusnya idea Ustazah, cik kirim duit je. Boleh, saya ni ada tenaga je, duitnya tak cukup. Macam itulah contohnya sahabat-sahabat. Orang tua, orang muda kena bergabung. Kalau tidak, yang muda rugi, yang tua pun rugi. Sebab takdirnya Allah ni kita tak boleh ubah. Kita tak boleh ubah. Benda dah berlaku, kita akan stres. Bila Ustazah agaknya ni angka dah 9,000 lebih ni, sampai bila ni Ustazah? Jawapannya tak tahu sahabat-sahabat. Kerja Allah. Tapi ternyata sudah 1.5 tahun daripada Mac 2020 sampai hari ni 1.5 tahun, kita masih hidup kan? Kita masih hidup. Dalam rumah, atas katil, boleh pasang aircon, TV Astro kan main besar lagi sahabat. Bukan hidup dalam penjara. Bukan hidup dalam gua macam Nabi beruzlah, berkhalwah, bukan. Jadi pandang syukur tu dulu. Dan dalam tempoh 1.5 tahun, berapa ramai suami yang dulu tak pernah jadi imam dah boleh jadi imam kat rumah. Yang anak-anak yang dulunya sahabat tak pernah bertadarus Quran, dah 2 kali Ramadan tadarus, join mak dengan ayahnya di rumah. Ramai dah boleh memasjidkan rumah, ramai dah boleh memadrasahkan rumah. So kita syukuri yang itu dulu. Sebab kita dah hidup pada norma baru. Baru tak baru pun dah 1.5 tahun. Cuba sekarang kita keluar pergi mana. Semalam saya bersama dengan gelandangan di Coket daripada pukul lepas asar sampai menjelang maghrib. Lalulah Coket KL yang dah tak pernah kita tempuh tu lalu. Ustaz kata apa? Sekarang kita dah tak nampak ada orang tak pakai emas kan? Semua orang pakai emas. Kalau mula-mula dulu kan, jap nampak ada pakai. Orang dah biasa dah sahabat. Orang tak nak kena compound RM2,000. Kira 2,000 ke 1,000 kan? Okey, kita tengok ayat Quran untuk kita menamatkan pelajaran hari ini. Surah Al-Qamar ayat 49. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami menjadikan tiap-tiap sesuatu dengan qadar, takdir yang ditentukan. Makna Allah siapkan sesuatu, lahir seorang anak kita. Acik-acik yang ada anak 4 orang, 5 orang, ketika dia berada dalam rahim tu, Allah dah siapkan dah.
nanti jodohnya dengan siapa, rezekinya bagaimana, matinya umur berapa. Allah dah siapkan, dah tulis di Lauh Mahfuz. Ibarat kalau anak dalam kandungan tu kata, ya, aku bersaksi bahawa engkau adalah Tuhanku, maknanya dia lahir bersama aku, redha apa saja yang engkau akan tetapkan untukku. Di alam rahim kita dah berjanji dengan Allah. Tapi ketika kita besar, kita dewasa, kita sibuk tunduk dengan nafsu kita, bisikan syaitan, kita tewas. Betul tak muslimat dirahmati Allah? Allah siapkan dah semua tertulis di Lauh Mahfuz. Dah kalau tertulis semua ustazah, kita tak payahlah usaha, tak payah kerja. Nanti adalah orang sangkut makanan kat tembok rumah saya tu. Ya kalau ada, kalau tak ada, kebululah awak. Sebab itulah Allah suruh usaha. Sahabat, jadi usaha ni dapat ke tak dapat, itu kerja Allah. Tapi setiap kali usaha kita dapat pahala. Okey? Apa lagi? Surah At-Talaq ayat 3. Innallaha balighu amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Ini kan ayat 1000 dinar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Lepas tu kita sambung innallaha balighu amrih ilal akhir. Sesungguhnya Allah menyampaikan, yakni melangsungkan urusannya. Sesungguhnya Allah mengqadakkan qadar, yakni peraturan tertentu bagi tiap-tiap sesuatu. Semua urusan yang berlaku dalam hidup kita atas dunia ni atas ketetapan Allah. Ni antara dalil yang nak meyakinkan kita apa pun berlaku besar kecil semuanya dari Allah. Okay? Firman Allah Subhanahu wa taala Al-Insan ayat 30. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا. Kamu tiada mengkehendaki sesuatu melainkan jika Allah mengkehendakinya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Contoh, COVID, siapa nak? Siapa nak berlaku COVID ni sahabat? Tak ada siapa nak. Tapi kalau Allah berkehendak, tak ada siapa boleh menghalang. Sebab itu kita diajar bila berlaku apa saja musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Daripada Allah datang, kepada Allah juga aku kembalikan. Saya percaya ibu-ibu ramai dah hafal ayat yang kita disuruh hafal, wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Ya Allah, aku dah tak mampu nak urus dah ni. Aku serahlah pada engkau. Engkaulah yang pandang aku, ya Allah. Kan jadi lapang sekejap. Suami meninggal, bohong tak sedih. Anak kena transfer, tukar kerja jauh, tinggalkan kita, bohong tak sedih. Tapi bila kita serah diri kita pada Allah, Allah atur elok je sahabat-sahabat muslimat. Okay? Baik, sesungguhnya orang yang menolak, membenci atau mengingkari sesuatu ketentuan takdir Allah, maka tergolong orang kufur dan rosak iman, serta menjadi munafik yang akan mendapat kemurkaan dan azab Allah. Kita tolak takdir, kita benci takdir yang datang. Ustazah, anak saya tu keluar rumah tak pernah tak pakai mask, sanitize. Lepas tu ustazah memang tak pernah keluar rumah, tak tahu dapat COVID dari mana. Dah dapat ke belum cik? Dah ustazah, saya sedih. Biasa sedih tu. Tapi acik percayalah itu kehendak Allah. Sebab acik yang cakap, dia jaga dah SOP sungguh-sungguh, tapi tak tahu dapat dari mana. Jawapannya Allah berkehendak. Jangan tolak, jangan benci, tapi disuruh ikhtiar. Apa saja ikhtiar? Kita kata ikhtiar, jaga sungguh-sungguh. Tak sembuh pun lagi ustazah. Acik, doa tu senjata orang beriman. Kita nak ubat cara macam mana sahabat-sahabat dirahmati Allah? Ajaibkan kekuasaan Allah depan mata kita. Anak murid juga ni, sahabat-sahabat di Kedah, masuk ICU sebab COVID sebulan, genap sebulan. Genap sebulan, 6 minggu dekat hospital, sebulan duduk ICU. Memang tak sedar. Sekarang ni dah boleh bercucuk tanam, berkebun elok, sihat walafiat. Yang kata stage 1 tak ada simptom apa, boleh selfie-selfie dekat pusat kuarantin, malamnya sesak nafas, esok di telefon meninggal dunia. Ya Allah Tuhan, kehendak siapa ni? Allah. Okey? Jadi bila kita nak sebutkan Allah nak latih kita, engkau mati bukan sebab COVID. Engkau percaya je ajal sampai, kita tak boleh nak tolak. Jadi bersiap sedialah untuk datangnya ajal tu. Itu yang kita nak faham. Okay? Kita habiskan satu hadis Nabi.
Inna 'izamal jazaa'i ma'a 'izamil bala' wa inna Allah ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukhat. Sesungguhnya besarnya pahala itu mengikut besar cubaan. Lagi besar cubaan seseorang, lagi besar pahala yang diterima. Subhanallah. Patutlah kita cakap, Ustazah, kesian ustaz tu. Lepas satu-satu tak tahulah, nak kata tak sembahyang. Imam tu dekat masjid kami. Tapi lepas mati anak, mati seorang lagi, tak tahulah. Kita tengok pun Allah kesiannya. Lagi besar sahabat, lagi besar cubaan, lagi besar pahala. Itu tanda Allah nak angkat darjat kita. Kalau kita boleh terima takdir dengan cara begini, lapang dari kita. Dan sesungguhnya apabila Allah mengasihi suatu kaum, dicubanya kaum itu dengan suatu cubaan. Siapa yang redha terhadapnya, ia akan mendapat redha Allah. Degil sebenarnya, tak nak minum selagi tak habis. InsyaAllah okey ni. Meraihkan ibu kita yang batuk. Okey. Siapa yang redha terhadapnya, ia akan mendapat redha Allah. Dan siapa yang marah, ia akan mendapat murka Allah. Takdir. Kita disuruh terima, disuruh tempuh je. Besar ujian itu, besar pahala. Kecil ujian tu diberi kepada orang yang imannya tak berapa kuat, sahabat-sahabat. Sebab tu Allah kata, aku tahu kenapa aku bagi ujian ni pada engkau bentuk macam ni, pada engkau bentuk macam ni. Ustazah, senangnya ujian dia tu. Kenapa kak? Kucing dia mati, bukan laki dia mati. Kenapa saya ni laki pula yang mati? Acik tahu tak, orang macam dia tu, kucing mati pun macam laki mati juga. Susahnya dia buat kenduri tahlil, bagai semua dia buat. Ada orang sampai macam tu, sahabat. Sebab iman dia rapuh. Kalau dibagi suaminya mati, mau bunuh diri orang macam tu. Minta maaf sebut. Sebab Allah je yang tahu. Sebab tu jari-jari kita ni tak sama. Ada yang pendek gemuk, ada yang tinggi. Sahabat-sahabat, ada yang kurus ni. Kita tak boleh saling, kau ni mana? Cik dah lah kecil. Kan tak boleh, sahabat-sahabat. Nanti dia tidak akan bersatu menggenggam. Jadi kita faham. Okey, faham. Orang tu diberi ujian macam tu sebab yelah, kalau dibagi ujian yang besar lagi lah, macam mana agaknya. Allah tahu. Jadi kalau kita terima dengan Tuhan, kalau engkau pilih aku sebagai orang yang mampu menempuhnya, engkau kuatkan aku ya Allah. Engkau tunjukkan aku jalan keluar. Ini lebih aman dan memilih untuk berdamai dengan takdir. Kalau kita pilih berperang, kita yang akan kalah. Faham sahabat-sahabat? Sebab dia takdir yang berlaku. Man lam yarda biqada'i wa qadari falyaltamis rabban siwai. Ini paling takut sekali. Siapa tidak redha akan qada dan qadarku, baiklah ia mencari Tuhan selain aku. Faham tak sahabat? Kalau kita anak, tiba-tiba mak kita cakap, kau dah semua mak buat semua tak betul, kau cari mak lain lah. Apa kita rasa, sahabat-sahabat? Kan? Dengan suami jangan cakap macam tu tau. Abang apa saya buat semua tak betul, abang cari bini lain, jangan dia cari betul. Tapi kalau mak kita cakap macam tu, kita sedihnya, ya Allah sampai hati mak cakap macam tu. Ni Tuhan. Siapa tidak redha akan qada dan qadarku, baiklah ia mencari Tuhan selain aku. Nak bernafas pun tak boleh beli kat mana-mana, Allah yang beri. Bila Allah cakap macam tu, kita tak malu ke hidup atas muka bumi Allah, tapi tak nak serahkan semua takdir berlaku ni kepada Allah. Faham maksudnya? Ibu yang dirahmati Allah. Jadi kita berakhir di sini. Semoga dua sifat orang munafik ini kita bolehlah padam sungguh-sungguh daripada hati kita. Jangan ia singgah, jangan ia berlaku. Sebab kita nak kekal hidup dengan iman dan mati sebagai orang beriman, masuk ke dalam syurga bersama orang beriman, bukan sebagai orang munafik. Amin. Okay, kita tutup dulu. InsyaAllah ada rezeki kita bertemu lagi di lain waktu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.